Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi dalam channel saya. Alright, untuk video kali ini saya akan bincangkan trial 2022 yang pertama untuk tahun ni, iaitu SBP 2022 lah, kertas 1. Alright, tanpa membuang masa, kita terus kepada soalan yang pertama. Raja 1 menunjukkan maklumat tentang sebiji mentol yang dipaparkan di sebuah kedai lampu. Okey, dekat sini bagi detail-detail dia lah. Okey, yang mana voltan, warna, power, luminous intensity atau keamatan berluminosity, kemudian luas permukaan diterangi cahaya. Alright. Daripada maklumat ni, soalan tanya, manakah antara maklumat diberi dalam Raja 1 adalah kuantiti asas? Okay, kuantiti asas kalau merujuk pada buku teks KSSM, kita ada 7 semuanya. Okay, kita ada masa, arus, suhu, panjang, jisim. Kemudian kita ada luminous intensity, keamatan berluminosity, dan juga yang dalam unit mol tu lah. Okay, dalam unit mol. Sekejap saya check balik. Apa ni? Kalau bahasa Melayu ni saya ini dia. Okay, amount of substance, jumlah bahan dalam unit mol. Amount of substance. Okay, 7 semuanya. Jumlah bahan, amount of substance. So yang berkait dengan kuantiti asas adalah sejumlah 7 ni lah. Okay, jadi nombor 1 direct answer, luminous intensity. Yang lain semua adalah yang dipanggil sebagai kuantiti terbitan. Okay, kuantiti terbitan. Alright. Next, nombor 2. Rajah menunjukkan graf R melawan 1/A. R melawan 1/A. Betul tak? Cuba tengok. Okey, ni R merujuk kepada rintangan. Kemudian melawan 1/A. 1 per cross sectional area. Jumlah luas keratan rentas 1/A. Okey, settle lah. Itu adalah grafnya. Kita tengok graf ni adalah graf garis lurus atau graf linear. Okey, soalan tanya apa? Penyataan manakah adalah betul? Okey, kalau awak cek, kita cek satu-satu. Kalau A, R adalah berkadar terus dengan A. Betul ke R berkadar terus dengan A? Sini R, sini 1/A. Ini berkadar terus. Sebenarnya R berkadar terus dengan 1/A. R adalah berkadar songsang dengan A. Itu baru betul. So A dah salah. B, R adalah berkadar songsang dengan 1/A pun salah. Sebenarnya R adalah berkadar terus dengan 1/A. Okay, C kita cek. Unit untuk kecurunan graf adalah kilo ohm milimeter kuasa 2. Okay, milimeter kuasa 2. Okay, kita cek betul ke unit dia yang ni. Macam mana kita nak cek kecurunan punya unit? Okay, kita ikut formula kecurunan. Formula kecurunan adalah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Kalau pelajar tengok, di bahagian atas ni, kita sebenarnya mengambil kira bacaan di paksi Y. Okey, kita tengok unit di paksi Y. Unit di paksi Y adalah kilo ohm. Kemudian operasi apa? Ini operasi bahagi. So, kita bahagi. Okey, kita copy saja. Kemudian bawah X2 tolak X1 adalah mengambil kira unit di paksi X, iaitu milimeter negatif 2. Kita simplifykan kuasa di bawah ini, iaitu kuasa negatif 2, apabila kita bawa ke atas. Okay, kita bawa kuasa negatif ke atas, apa jadi? Kita dapat kuasa positif. So, jadi milimeter kuasa 2. Betul kan ni? Kilo ohm milimeter kuasa 2. Betul? Kilo ohm milimeter kuasa 2. Alright. Just to be very sure, kita cek D. Betul ke D ni? Nilai bagi kecurunan adalah banyak ni. Nilai bagi kecurunan maksudnya magnitude dia. Magnitude. Okey, macam mana kita cari curunan?
kita ambil beza dipaksi Y, iaitu 5 tolak 0, 5 lah. Bahagi dengan beza dipaksi X, 0.0005 tolak 0. Dapat balik 0.0005. Inilah nilai kecurunan atau magnitude untuk kecurunan. Betul tak? Sama tak? Terbalik. So, D salah. Okay. Alright. Terus ke soalan 3. Carta pita manakah menunjukkan pergerakan objek dengan pecutan? Mesti pecut lah. Okay. Mesti dalam keadaan memecut. Apa maksud memecut? Daripada hal laju perlahan kepada hal laju yang lebih tinggi. Macam mana kita nak kenal tip tu hal laju perlahan dengan hal laju tinggi? Kalau hal laju perlahan, tip tu akan digambarkan dengan kedudukan dots yang dekat. Okey, dot tu dekat-dekat antara satu sama lain. Kalaulah hal laju itu tinggi, okey, tip itu sepatutnya dalam keadaan atau mempunyai rupa yang sama ada dia panjang sebab jarak-jarak dia sangat jauh. So, dia kena panjang lah. Ataupun awak tengok jarak di antara dua dot atau one tick itu adalah lebih panjang. Dia macam ni. Jauh-jauh maksudnya laju. Okey, kita tengok A. Semua jarak sama. Bermaksud hal laju awal dan hal laju akhir di sebelah paling kanan adalah sama. So, ini bukan pecutan. Ini adalah hal laju seragam. So, A salah. Okey. Jawapan paling tepat berada di B. Kita tengok ni dekat-dekat. U dia dekat-dekat. Bermaksud perlahan. V dia yang paling kanan. Jauh-jauh. Maksudnya ni lah yang paling laju. So, daripada perlahan ke laju. Inilah dia pecutan. Ianya berlaku dengan seragam. Kerana jumlah tik adalah sama banyak. Jumlah tik sama banyak. Tetapi jarak di antara dots adalah berbeza. So, B. Right. C kenapa salah? Jumlah tik tak sama. So, ini pecutan tetapi tidak seragam. Okey, pelajar. Ini pecutan tapi tidak seragam. So, ini jawapan yang tidak tepat. Walaupun betul tapi tidak tepat. Macam mana dengan D? D terbalik. D ni terbalik daripada jawapan yang kita nak. Ni apa maksud dia? Kalau jauh-jauh ni. Ini maksudnya laju. Laju awalnya tinggi, besar. Ini laju akhir dia, perlahan. So, daripada laju ke perlahan bermaksud berlakunya nyah pecutan. Ni dipanggil nyah pecutan ataupun deceleration. Right, selesai soalan tadi. Terus ke soalan 4. Rajah menunjukkan seorang penunggang basikal sedang menaiki sebuah bukit dengan nyah pecutan seragam. So, dia naik atas. Berlakunya nyah pecutan. Ini simbol nyah pecutan. A dengan tanda negatif. Penunggang basikal itu kemudiannya menuruni bukit itu dengan pecutan seragam. Ialah bila dah turun, lajunya bertambah, maka ia ataupun penunggang ini mengalami pecutan. Okey. Apa soalan dia? Graf V melawan T yang manakah menunjukkan gerakan basikal itu? In teori, kita belajar graf V melawan T, graf hal laju melawan masa, kalau ada kecurunan, bermaksud ada pecutan. VAT. Kalau graf V melawan T tidak ada kecurunan, bermaksud tidak ada pecutan. Atau pecutan sama dengan kosong. Ini teori dia. Kena faham dan mendalami teorinya dahulu. Barulah kita suits in ataupun kita fill in into the situation lah. Apa soalan kata? Mula-mula mengalami nyah pecutan. So, kalau ini pecutan, nyah pecutan macam mana bentuknya? Nyah pecutan maksudnya graf tu gradiennya negatif, turun ke bawah. Kita tengok mana calon dia. Mungkin V lah.
dan V sahaja. Tak ada dah. Yang ni semua naik. Ini pecut. Ni maksudnya pecut. Salah. Mana awal-awal dia pecut? Dia nyah pecut dulu. Okay. So sini nyah pecut. Kemudian pecut. Okay. Betul tu. Bila turun dah bukit tu, mengalami pecutan. How about C? C, lajunya ataupun grafnya tidak ada kecurunan. Maksudnya ni bukan graf pecutan. Atau pecutannya sama dengan kosong. MS negatif 2. Manakala D juga, D pula terbalik. Ini pecut dulu, kemudian nyah pecut. Okay, tak betul. So, B lah. Okay. Seterusnya nombor 5. Rajah menunjukkan sebiji batu bata terjatuh dari bangunan tinggi di tapak pembinaan. Ini berkaitan dengan tajuk free fall. Bata yang jatuh, semua objek yang jatuh di permukaan bumi, berada dalam kawasan graviti bumi, sentiasa jatuh dengan satu pecutan. Kita panggil dia jatuh dengan suatu pecutan. Pecut. Maksudnya semua objek yang jatuh pecut, sebenarnya memecut ke bawah, mengalami pecutan. Berapa nilai dia? 9.81 purata, MS negatif 2 purata. Atas muka bumi ni berbeza-beza lah sebenarnya, berbeza sikit. Tapi kita ambil yang purata, standard 9.81. Bermaksud bata yang jatuh ni jatuh dengan satu pecutan. Betul ke dia memecut? Betul. So kita tengok jawapan sini. Manakah yang merujuk kepada pecutan? Mana satu yang tepat? Adakah pecutan tu malar, maksudnya tidak berubah, ataupun bertambah? Kejap-kejap, lepas saat kedua bernaik, saat ketiga naik lagi. Jawapannya adalah constant. Sebab saya bagi tahu tadi, semua objek di permukaan bumi jatuh dengan satu pecutan, dan pecutan tu nilainya malar, standard. Berapa nilai dia? 9.81. Kalau tidak, kita tak boleh tulis lah nilai pecutan ni kalau dia bertambah. So nilainya constant. Awak pun sebut yang ni constant kan, G ni adalah constant. Nilai G kecil ni adalah nilai constant. Nilai per malar, maksudnya malar tak berubah, tidak meningkat, tidak menurun, sama nilai dia. How about, macam mana pula dengan hal laju? Untuk mengalami pecutan, sebuah hal laju mestilah bertambah. Dia tak boleh malar. Kalau hal laju awal sama dengan hal laju akhir, itu maksud pecutannya kosong. Macam mana pula pecutan boleh malar kalau pecutan tu kosong? Pecutan dia ada nilai kan, 9.81. So the best answer adalah B. Terus kepada soalan ke-6. Kebanyakan kapal tangki yang besar mematikan enjin kira-kira 25 km dari limbungan. Limbungan ni kawasan kapal berlabuh lah. So sejauh 25 km lagi, kapal tangki ni sudah pun mematikan enjinnya. Kenapa? Ini jawapan ni berkaitan dengan inersia. Kapal tangki membawa sejumlah objek ataupun minyak ataupun apa-apalah yang dia angkut, yang menyebabkan jisimnya besar. Jisim keseluruhan super tankers ataupun kapal tangki adalah besar. Apabila jisim suatu objek besar, inersianya juga besar. Apa maksudnya cikgu? Kalau inersia besar, inersia besar ni dia ada 3 benda yang awak kena ingat. Pertama, kesan inersia besar adalah dia hard to move. Hard to move. Susah untuk mula bergerak. Bila dia dah mula bergerak, dia hard to stop. Ini yang diuji dalam soalan. Sukar untuk berhenti. Sukar untuk mula bergerak. Bila dia dah mula bergerak, dia nak berhenti pula susah. Dan yang ketiga, hard to change direction. Sukar untuk mengubah arah. Sebab tu kereta F1, motor yang MotoGP semua tu,
Jisimnya kita pastikan kecil supaya mudah untuk mengubah arah dalam keadaan yang laju. Okey, kita tak race guna lori, kita race dengan motor. Tak logik lah. Okey, confirm lah motor menang. Motor kan lebih jisimnya lebih kecil, so can take sharp corner easily. Okey, banding dengan lori. Lori mana boleh kan, nak berhenti pun susah, nak mula pun susah, nak mula bergerak pun susah, nak tukar arah lagi susah. Okey, inertia kesan inertia kena ingat. Okey, soalan 7. Seorang pemain baseball melakukan tindakan ikut lajak. Dalam bahasa Inggeris dipanggil follow through lah. Lepas dia pukul, dia terus hayun bola tu, dan bola tu in contact dengan baseball ni dengan jumlah masa yang lebih lama lah. Dia maksudnya lepas dia pukul tu, dia terus hayun ke belakang. Macam tu gerakan tangan dia tu, follow through. Okey, jangan keliru bila awak jumpa soalan follow through. Ini adalah soalan yang terkait dengan impulse. Okey, tujuan kita meletakkan sejumlah impulse yang besar adalah to increase the distance, untuk memastikan jarak objek yang bersentuh ataupun in contact dengan pukulan tadi adalah lebih besar. Kenapa? Because bila kita increasekan impulse, kita sentuhnya dengan keadaan dengan lebih lama, kita sebenarnya menghasilkan jarak lebih besar kerana kita menambahkan hal lajunya. Menambahkan hal laju pada objek tu. So bila hal lajunya menjadi lebih besar, hal laju akhir dia jadi lebih besar, maka kita dapat jarak yang lebih jauh. So follow through mesti berkait dengan impulse. Kenapa saya ulang ataupun saya bagi tahu yang ini? Kerana setengah soalan yang melibatkan sukan macam ini, kadang-kadang awak terkeliru dengan reduce ataupun increase the time of impact, which is wrong. Follow through bukan untuk menambah atau mengurangkan time of impact. Macam tu Yang ni jangan keliru. Kalau dia melibatkan pelanggaran, itu semua baru awak kaitkan dengan impulsive force. Okay, impulsive force, daya impuls. So yang ni impuls saja. Alright, jawapannya C, menambah jarak bola selepas dipukul. Pastikan bola tu pergi lebih jauh lah. Right. Nombor 8. Rajah menunjukkan seorang ahli bomba sedang memegang hos air dengan kuat, keyword dia, supaya sentakan hos ke belakang, ni pun keyword, dapat diatasi semasa air dipancuk keluar dari hos itu. Hukum fizik manakah yang boleh menerangkan situasi ini? Okey, tengok sini Apabila air dipancuk keluar dari hos, ini kita panggil sebagai action. Okay, so sebaik saja air keluar daripada hos, maka ada satu reaction di bahagian belakang, iaitu in the opposite direction, betul-betul arah bertentangan dengan action tadi, yang dipanggil sebagai reaction. Okay, so this is action reaction pair. Action reaction pair. Okay, so dalam hukum fizik manakah yang menerangkan tentang action reaction ni? Jawapannya adalah hukum gerakan Newton ketiga. Dalam hukum Newton ketiga ni cerita pasal collision lah sebenarnya, cerita pasal collision. Okay, ataupun kalau kita nak rujuk pada situasi ni, kita boleh tulis sebagai for every action, untuk setiap action, okay, there will be reaction. Akan ada reaction. Okay, setiap action mesti ada pair dia. Kita panggil sebagai reaction. Okay, of the same magnitude. Sama nilai dia, same magnitude.
Maksudnya kalau action ni adalah nilai daya yang dihasilkan oleh pancutan air, katalah 50 Newton, maka nilai reaction yang terhasil juga adalah sama, 50 Newton. Apa bezanya? Okey, apa bezanya? There will be reaction of the same magnitude but tetapi but opposite direction. Bezanya adalah arah mereka adalah bertentangan. Okey, arah mereka adalah bertentangan. Pastikan awak guna perkataan bertentangan, bukan berbeza. Bukan berbeza arah, bertentangan. Maksudnya satu ke depan, satu lagi ke belakang. Dia tak boleh ke depan dengan pair dengan ke atas, ke depan pair dengan ke bawah. Tak boleh. Dia bertentangan. So for every action, there will be reaction of the same magnitude. Nilai dia sama, tapi arahnya bertentangan. Okay. Okay. Tidak lah. Pergi dulu. Kita tengok ke? Dah. Tak ada apa. Tengah rakam ni. Okay. Alright. Nombor 9, seorang angkasawan lebih mudah berjalan di atas permukaan bulan berbanding di bumi. Okey, kenapa lebih mudah? Kerana berat angkasawan lebih rendah, ni direct ya. So, kalau kita nak kira berat adalah daripada formula jisim darab dengan gravitational field strength, kekuatan medan magnet. So, di bumi nilai G adalah 9.81 ms negatif 2 standard malar. Nilai malar untuk G di bumi. Manakala nilai G di bulan adalah lebih kecil daripada 9.81. Kalau awak belajar fizik tingkatan 4, kita dah belajar kenapa nilai G di bulan lebih kecil. Satu adalah kerana jisim bulan lebih kecil. Kedua, faktornya adalah jejari bulan. Jarak permukaan ke pusat bulan adalah lebih kecil. Jejari dia adalah lebih kecil. So, when celestial object macam planet ke, atau bintang ke, atau bulan ke yang jejarinya atau jisimnya lebih kecil, maka nilai G-nya lebih kecil. Kalau kita ubah di sini kepada nilai G yang lebih kecil, maka berat kita atau berat objek juga menjadi kecil. Sebab itu kita conclude bahawa lebih mudah berjalan di bulan kerana berat astronot lebih rendah di sana lah. Kenapa lebih rendah? Kerana G di bulan lebih kecil berbanding di bumi. Okay. Saya tak ingat berapa nilai G di bulan, tetapi satu benda yang awak perlu take note adalah yang selalu terkait adalah berat di bulan adalah bersamaan dengan 1/6 berat di bumi. Yang ni saya yakin. Okay, beratnya angkasawan tersebut bila berada di bulan adalah 1/6 daripada beratnya di bumi. Okey. Nombor 10. Daya graviti antara dua jasad. Okey, daya graviti ataupun gravitational force F adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim. Okey. Bagi kedua-dua jasad. Okey, so jasad pertama M1 jisimnya, jasad kedua M2. Okey, untuk jisim. Kemudian dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara dua pusat. Okey, kemudian kita letak per sini. Jarak di antara pusat. Okey. Dua jasad tersebut dikuasa 2 kan. Nampak familiar kan?
So hubungan ni sebenarnya disimplify ataupun dikonkludekan oleh juga Mr. Newton, yang mana dia telah menambahkan suatu pemalar di depan, G yang awak duk ganti nilai itulah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 tu, pemalar graviti tu kan. Kemudian jadilah dia suatu formula. Daripada hubungan ni kita letak satu pemalar, jadilah dia formula macam gini. So formula ni kita panggil sebagai Newton's Universal Law of Gravitation, hukum kegravitian semesta Newton. Okay, Newton concludes bahawa semua objek di atas ataupun di dalam semesta kita mengalami daya. Okay, contoh yang paling mudah kan, yang ni objek pertama M1, objek kedua M2. Di antara dua objek ini, disebabkan kedua-duanya berada di dalam semesta yang sama, maka M1 tertarik kepada M2. Pada masa yang sama, M2 juga tertarik kepada M1. Yang bestnya, daya tarikan antara kedua-dua objek ini adalah sama besar. Ini dia panggil hukum kegravitian semesta Newton. Semua objek atas muka bumi ni yang ada jisim mesti tertarik antara satu sama lain. Sekarang ni kalau awak tengah menghadap laptop kan, sebenarnya awak tertarik kepada laptop, laptop tertarik juga kepada awak dengan nilai force yang sama. Okey. Tapi kita tak dapat merasa tarikan tersebut. Awak tak dapat rasa laptop tarik awak tu sebab laptop tu jisimnya jauh lebih kecil dan awak juga lebih kecil jisimnya. Kalau macam kita dan bumi, yang tu kita dapat rasa nilai graviti, yang kita dapat rasa berat kita kerana kita ditarik oleh bumi. Okay, yang tu kita can feel. Yang ni tak dapat lah. Awak duduk sebelah kawan awak pun awak tak rasa tertarik dengan nilai daya yang begitu obvious kerana jisim awak tu terlampau kecil. Okay, antara awak dengan kawan awak tu lah. Alright, 10. 11. Rajah 7 menunjukkan satelit yang digunakan dalam sistem kedudukan sejagat atau dipanggil GPS, Global Positioning System. GPS, kena ingat GPS ataupun satelit penyiaran kita guna non-geostationary. Bahasa Melayu saya tak ingat lah. Non-geostationary maksudnya T dia tak sama dengan 24. Tak sama dengan 24 jam. Okey. Dan dia juga tidak berada di tempat yang sama. Dia moving to other places. Dia bukan stay on the same position at all time. Okey, dia tak berada di tempat yang sama pada setiap masa lah. So, manakah yang benar? Nombor 11. Kita tengok jawapan dia. Okey. Tempoh orbit adalah 24 jam. Salah. Okey. So, jawapannya adalah B. Okey. Salah satu lagi ciri non-geostationary adalah berada di orbit yang lebih rendah. Lower orbit. Non-geo duduk di tempat rendah lah. Maksudnya lebih dekat dengan permukaan bumi. Okay. Yang lain-lain ni semua salah ni. Sentiasa berada di atas kedudukan geografi yang sama, salah. Mengorbit bumi dalam arah yang sama, salah. Yang ni semua ciri-ciri geo. Ni semua geostationary. Alright. 12. Situasi manakah menunjukkan konsep keseimbangan terma, thermal equilibrium. Okay, thermal equilibrium pertama kita kena pastikan kedua-dua objek berada dalam thermal contact. Apa maksud thermal contact? Bersentuhan secara terma. Sentuh lah. B kita dah boleh pangkah. Sebab dia ada heat barrier kat situ. Maksudnya dia tak bersentuhan. Tidak berlakunya pemindahan haba antara objek pertama dengan objek kedua. Yang ni mungkin boleh. Yang ni mungkin boleh. Yang ni pun mungkin boleh. Okey.
Itu yang pertama. B kita dah pangkah. Okay, yang kedua, kita tengok dekat situ dia akan ada same, sepatutnya bila dah mencapai keseimbangan terma, same final temperature. Mesti ada suhu akhir yang sama. Mesti ada suhu akhir yang sama. Barulah kita kata mencapai keseimbangan terma. So A must be wrong. Kerana walaupun they are both in thermal contact, yet they don't have the same final temperature, meaning that still pemindahan haba tu sedang berlaku daripada objek panas ke objek sejuk lebih banyak lah, dan belum mencapai keseimbangan terma. Okay, how about C dengan D? C 35, okay, termometer dengan air. Yang ni 30, 70. Ni pun belum capai keseimbangan terma. So C is your best answer lah. The best answer. Okay. 13. Rajah menunjukkan sebuah radiator kereta. Air digunakan sebagai ejen penyejuk. Okay, air. Isunya adalah air lah. Okay, kombinasi manakah yang betul untuk menerangkan mengapa air sesuai digunakan sebagai ejen penyejuk? Okay, kenapa kita pakai air sebagai cooling agent? Air ni sifatnya dia mempunyai specific heat capacity dengan simbol C. Specific heat capacity atau muatan haba tentu, simbolnya C. Kalau awak cek buku, nilai dia adalah sebesar 4200. Alhamdulillah. Joule kg -1, degree Celsius -1. Besar. Kalau awak cek pun, awak dapati bahawa nilai C untuk air adalah jauh lebih besar daripada material atau bahan lain. Okay, so the answer mungkin A, mungkin C lah, kerana nilai C nya besar. So B salah, D salah. Okay, apa sifat objek dengan C yang besar? C yang besar, dia ada dua sifat. Pertama, dia lambat panas. Nombor dua, dia lambat juga, lambat sejuk. Apa maksud lambat panas ni? Saya cerita sikit lah. Lambat panas maksudnya perubahan atau kenaikan suhunya berlaku dengan perlahan. So untuk enjin tu menjadi panas, dia ambil masa yang sangat lama. Tu maksudnya lambat panas. Okay, lambat sejuk. Okay, air yang panas, bila dia sudah panas, dia lambat pula untuk turun suhunya. Suhu dia tu daripada panas nak jadi sejuk semula, mengambil masa yang agak lama. So antara jawapan A dengan C, manakah yang paling tepat lah untuk soalan 13? Okay, so the answer will be C lah. Okay, menyerap lebih haba, okay, dengan kenaikan suhu yang rendah. So yang ni merujuk kepada lambat panas tadi. Okay, bukan sekadar dia boleh menyerap haba sahaja, tapi menyerap haba suhu dia naik slow. Kenapa perlu? Kenapa kita ambil take advantage daripada sini? Kerana kita nak enjin kita tidak menjadi panas dengan cepat. Kalau enjin kita panas cepat, dia breakdown lah. Okay, masalah pada enjin menjadi tidak efektif. Right. Terus kepada 14. Rajah menunjukkan ketulan ais dipanaskan menggunakan pemanas elektrik. Okay, ni kat pelajar saya cukup saya selalu pesan kalau jumpa soalan tajuk haba, tiba-tiba keluar perkataan heater, electrical heater atau pemanas elektrik, awak kena faham satu benda. Sebenarnya soalan tengah bagi tahu awak, iaitu tenaga haba, Q, tenaga haba yang sedang dihasilkan datang daripada tenaga elektrik. Okay, macam mana datang dia tu? Ni wire dia kan, ni to power supply, maksudnya daripada tenaga elektrik, maka menghasilkan tenaga haba.
So tenaga haba datang dari mana? Bukan daripada pemanasan. Sebab haba generally datang daripada pemanasan, betul? Daripada api lah. Sekarang ni mana api dia? Tak ada api. Datang daripada bekalan kuasa iaitu elektrik. Maka dengan itu, sebarang Q, sebarang nilai haba mesti dikira menggunakan formula P darab T, iaitu power, kuasa, darab dengan time, masa. Q sama dengan PT. Tak kira lah dia melibatkan muatan haba tentu ke, muatan haba pendam ke, Q kita mesti ganti kepada P darab T. Kita tak boleh cari dah nilai haba daripada sini melalui cara lain. Melainkan mendarabkan kuasa dengan masa. Sebab itulah soalan bagi kat sini, kuasa 50 watt, masa 60 saat. Ni dia sebab kenapa soalan bagi sini P, soalan sini bagi T. Hati-hati. Okey, kita tengok soalan dia tanya apa. Hitung jisim ais yang telah melebur. Okey, jisim ais yang tengah melebur kat sini lah. Ais yang dipanaskan ni akhirnya melebur dengan suhu berapa? Masih lagi apabila immediately air itu melebur, masih lagi suhunya 0 darjah Celsius. Bermaksud kita sedang mengambil kira latent heat, specific latent heat of fusion. Menurut formula, specific latent heat adalah Q equals to ml. Dan saya pesan tadi, saya kata kalau ikut soalan yang ada electrical heater, Q-nya adalah sama dengan P darab T. So here, kita akan ganti Q di depan ni dengan P darab T. Ganti saja. P T sama dengan ml. Soalan kata apa? Calculate the mass. Jisim. Mana satu jisim? PTMM. Mana satu jisim? M lah kan? So kita nak cari M. M di sini. Alright. Kita letak M di depan sebagai perkara rumus. Tinggallah PT bahagi L. Masukkan. Nak tahu gantikan. Substitute lah. Power tadi 50 watt time 60 L 3.3 darab 10 kuasa 5. Tekan kalkulator betul-betul. Pastikan awak mengambil kira kurungan. Kiralah sekali dua kali. Pastikan awak dapat. Jawapannya adalah B. Okay, 9.09 darab 10 kuasa negatif 3 dalam bentuk standard form. Okay. Kalau tak dapat boleh pause dulu. Try sampai dapat B. Jawapan ni memang B ya. Okay. Terus kepada soalan 15. Diagram ataupun raja 10 menunjukkan keadaan belon sebelum dan semasa kelalang berisi air dipanaskan. So apa berlaku? Yang ni sebelum dipanaskan. Ini selepas dipanaskan. Kat sini kita tengok volume dia. Volume dia kecil. Lepas dipanaskan, volumenya besar. So sebelum dipanaskan, mestilah temperaturenya kecil ataupun rendah. Sini temperaturenya besar. Hukum apa ni? V dengan T. Hukum apa? Ini dipanggil hukum Charles. So dalam hukum Charles, menurut segitiga yang awak duk hafal tu, dalam hukum gas ni ada segitiga inverted ni kan. Ada PVT. Okey, apabila volume kecil, maka temperature menjadi kecil. Apabila suhu kecil, isi padu udara juga kecil. Begitulah sebaliknya, apabila suhu besar, maka volume dia menjadi besar. Okey. Apa berlaku di satu lagi parameter ni, iaitu tekanan. Tekanan menjadi malar constant. So bila ada dua yang berubah, V dengan T berubah, satu lagi akan jadi malar. Termasuklah jisim udara. Kalau soalan tanya jisim udara dalam ni, sebelum dengan selepas, jawapannya sama pelajar. Jisim tak berubah.
Kita tak ada tempat yang terbocor kan. So jisimnya tak berkurang, tak bertambah. Okay, jisimnya malar. Begitu juga dengan tekanan. So tekanannya malar. Yang berubah adalah volumenya. Alright, kita tengok jawapannya. Nombor 15. Yang paling tepat adalah C. Isi padu bertambah. Okay. Kemudian suhu juga bertambah sebab mengalami pemanasan, tetapi tekanan atau pressure-nya tidak berubah, malar. Okay. Cek balik segitiga ni lah. Jangan semua tiga-tiga awak letak berubah. Contoh macam ni Contoh macam ni. Apabila suhu meningkat, volume meningkat, tiba-tiba tekanan juga meningkat. Tiga-tiga berubah, tak boleh. Satu mesti kita buat manipulated variable, iaitu kita ubah suhu. Kita dapat result dia, responding variable. Satu bilangan dia, manipulated variable satu. Kita dapat result lagi satu. The rest will be CV. Yang ni akan jadi CV, constant variable atau fixed variable. Yang lain semua akan jadi constant. Tak boleh berubah semua sekali. 16. Diagram shows pendulum L oscillate with largest amplitude. Amplitude yang paling besar apabila pendulum Y diayunkan. Tengok apa beza, apa persamaan Y dengan L. Of course, dia punya panjang pendulum. So, because of they have the same length of pendulum, thus, apabila kita ayunkan kita ayunkan Y ni akan berayun dengan suatu frekuensi, dan disebabkan L ada panjang sama, frekuensi ayunan L dan frekuensi ayunan Y adalah sama. Okey. Disebabkan frekuensi Y menyamai frekuensi L, maka L akan dipaksa, forced. Dia dipaksa, dia tak nak. Dia dipaksa, forced to oscillate. Dipaksa untuk berayun at maximum amplitude. Ni yang disebut dalam soalan. Dipaksa untuk berayun dengan amplitude yang paling besar. Yang lain berayun tak? Yang lain berayun juga, sikit-sikit. Okay, tapi bukanlah dengan amplitude yang paling besar. Yang paling besar L ni memang berayun sungguh lah. Okay. Fenomena ni dipanggil sebagai resonance. Okay, dipanggil sebagai resonance. Right, boleh rujuk buku teks balik ni. Boleh rujuk buku teks resonance. Okay, ni saya selalu bagi contoh ni lah, yang opera tu kan. Kat orang buat persembahan ni, cawan wine glass, ada penyanyi opera tu, dia mengeluarkan bunyi. Dia menghasilkan suatu bunyi yang frekuensi bunyinya menyamai frekuensi asli gelas kaca ni. Natural frequency, frekuensi asli. So dia keluarkan bunyi, dia arrange supaya bunyi tu sama frekuensi dia. So katalah frekuensi suara yang keluar daripada mulut penyanyi opera ni 50 Hz. Kebetulan frekuensi asli untuk kaca juga 50 Hz. Okay, ngam-ngam sama. Maka kaca ini akan dipaksa untuk oscillate. Pertama, kita ataupun bunyi itu memaksa kaca ini untuk bergetar. Okay, kita tak sentuh pun, kita letak di depan je. Kita tengok orang yang mengeluarkan bunyi itu, dia tak sentuh, dia tak ketuk, dia tak pukul pun. Tapi dengan bunyi sahaja yang menyamai frekuensi asli menyebabkan kaca ni bergetar. Kita tak nampak lah. Tapi apabila getaran tu berlaku pada maksimum amplitude, maka akhirnya kaca itu tak dapat menahan strukturnya lagi, dan kemungkinan kaca itu boleh retak atau
pecah. Okay. Ni yang dipanggil resonance. Alright. 17. Rajah menunjukkan seorang peluncur. Okey. Bergerak menghampiri pantai. Peluncur itu mendapati apabila gelombang bergerak daripada kawasan dalam ke kawasan cetek, jarak di antara dua puncak gelombang air berturutan semakin dekat disebabkan pembiasan. Okey, tengok sini lah kan. Jarak daripada puncak ke puncak ni kawasan dalam. Kat sini pula puncak ke puncak di kawasan cetek. Okey. So, apakah kuantiti fizik yang menyebabkan pembiasan gelombang berlaku? Kenapa pula berlakunya pembiasan air sebabkan oleh kedalaman. Faktornya adalah kalau lebih jelas dalam buku teks adalah berkaitan dengan panjang gelombang ataupun wavelength. Okey, wavelength lambda. So dekat kawasan dalam wavelengthnya lebih besar, lebih jauh-jauh. Di kawasan cetek wavelengthnya lebih pendek. Kalau kita lukis kan daripada pandangan atas, kita lukis wavefront dia, kita lukis ni jauh. Bila kawasan cetek jadi dekat macam tu. Ni maksudnya kawasan dalam. Yang ni kawasan cetek. Alright. 18. Rajah menunjukkan corak interferon yang terbentuk di atas skrin dalam eksperimen dui celah Young. Okey, tengok ni cahaya masuk ikut celah, dua celah, kemudian mengalami interference, menghasilkan corak interference pattern seperti berikut. Apa soalan dia? Apakah yang akan berlaku pada bilangan pinggir gelap? Termasuklah pinggir cerah lah kan. Di atas skrin, sekiranya jarak pemisah dui celah yang lebih besar digunakan. Larger slit separation is used. Slit separation, jarak di antara celah di sini merujuk kepada nilai A. Dia kata apa jadi kepada result kita ni kalau nilai A ni lebih besar. Kita rujuk kepada formula interference. Lambda sama dengan A darab dengan X bahagi dengan D. Cuba kita letak A di depan. A sama dengan lambda D bahagi dengan X. Okey, pelan-pelan kalau siapa tak boleh follow tu boleh pause dulu. Pause dulu kat sini, tengok macam mana saya pindahkan. So ni saya bawa naik jadi lambda D, kemudian X saya bawa turun jadi bahagi X. Alright, saya nak highlight pada bahagian A dan juga bahagian X. Sebab X ni terlibat kat sini lah. Kita nak tengok bilangan jalur gelap ni jadi banyak ke jadi sikit. Macam tu. Okey, soalan kata apa? Soalan kata kalau A ni kita besarkan nilai dia, kita tengok apa jadi pada X. Jawapannya X akan jadi kecil sebab X ada kat bawah. Ni hubungan dia macam ni lah, shortcut dia. Kalau A jarak tu kita jauhkan celah ni, maka nilai X jadi kecil. Apa maksud X kecil tu? Jarak di antara gelap dengan gelap ni jadi lagi kecil-kecil. Maksudnya dia jadi macam ni. Kecil, rapat-rapat lah. Jadi makin rapat. Soalan tanya apa? Soalan kata apakah yang akan berlaku kepada bilangan. So kalau gelap-gelap ni jadi lebih rapat-rapat, kita dapat lebih banyak jalur gelap. Kita dapat lebih banyak sebab dia duduk rapat-rapat. Kalau A waktu kita misalnya kita kecilkan, maka X jadi besar. Bila X besar dia macam ni. Jalur gelap jauh sikit, jalur gelap jauh sikit, jalur gelap. Macam ni. Kita dapat 4 je. Yang ni entah berapa banyak ni. So jawapannya adalah bertambah. Nilai bilangan pinggir gelap bertambah sebab dia rujuk kepada bilangan. Kalau awak tengok pasti lepas 2021 banyak soalan tanya jarak ataupun apa berlaku kepada X. Kalau dia tanya apa berlaku pada X, jawapannya kecil lah.
sebab rapat-rapat. Tapi soalan tahun ni 2022, soalan tanya apa berlaku kepada bilangan. Kalau awak tak faham lagi kenapa pula cikgu? Ni kan dapat kecil. Kenapa cikgu jawab bertambah? Soalan tanya bilangan. So bila rapat, maksudnya kita dapat bilangan dia lebih banyak. Sebab dia duduk dekat-dekat, rapat-rapat. So bilangan banyak. Saya highlight kepada perkataan pada soalan ni bilangan. Bilangan, bukan apa berlaku pada X. Apa berlaku kepada bilangan X. So hati-hati soalan ni. Ni perangkap lah ni soalan yang ada perangkap di situ. So jawapannya A, bertambah. Alright, 19 adalah rajah menunjukkan kanta cembung digunakan dalam sebuah teleskop astronomi. Jarak fokus kanta objektif dan kanta mata. Okey, kemudian L diberi dalam soalan ni dia bagi ni. L adalah jarak di antara kanta mata dan kanta objektif untuk teleskop. Mana satukah betul? Okey, teleskop ni yang awak perlu hafal dua benda. Okey, dua benda. Yang pertama adalah this one, which is the answer, jawapannya. L sama dengan, dia bukan lebih besar, bukan lebih kecil dia sama dengan FO tambah FE. L ni pelajar, L ni sometimes dalam buku ada yang pakai simbol N juga. L ni kita panggil sebagai Allah, bukan linear magnification, apa dia panggil ni? Allah, tiba-tiba blur pula dah. Tentang rakam normal, Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana boleh lupa pula ni? Lupa pula dah. Apa ke nama ni? Tak apalah. Siapa tahu komen kat bawah, saya lupa pula dah. Normal something lah, saya lupa pula dah. Okey, L ni kenapa FO tambah FE mesti sama dengan L? Untuk tujuannya adalah kita dapatkan sharp image. Okay, sharp image. Untuk mendapatkan image yang jelas, bukan cerah, jelas. Sharp lah, maksudnya bentuk dia tu sharp, kita nampak dengan jelas. Sharp image. Okay, normal, Allah, masih lagi tak ingat tak apa, komen kat bawah siapa yang ingat. Normal, bukan normal distance, normal. Tak boleh saya blur. Saya tengah rakam ni dekat pukul 12 ni, saya rakam 12 malam. Tak apalah, lupa tapi fungsinya adalah untuk menghasilkan image yang jelas. Tu yang pertama. Kalau tak, image kita memang nampak blur lah. Lawan kepada sharp adalah blur. So mesti equals to. Maksudnya macam ni kalau saya lukis dua kanta macam ni, okey, panjang fokus yang ni dengan yang ni. Kalau yang ni FE, yang ni FO, ngam-ngam tambah dua-dua ni, dapatlah nilai L. Okey, dapat nilai L. So mesti ngam, dia tak ada gap kat sini, dia tidak ada overlap kat sini. So L mestilah ngam-ngam sama dengan FO tambah FE. Tu yang pertama, untuk dapatkan sharp image. Kalau soalan tanya kenapa? To produce sharp image. Ni soalan paper 2 lah, atau soalan essay. Kenapa L mesti sama dengan FO tambah FE? Yang kedua, untuk teleskop adalah FO lebih besar dari FE. Ni nombor 2. Ni nombor 1. Kena ingat nombor 1 yang ni. Ciri-ciri astronomical teleskop, FO tambah FE sama dengan L. Kedua, FO lebih besar daripada FE, which is jawapan di B. Tapi kenapa B salah? Kerana penjelasan di sini, reason di sini adalah small linear magnification. Salah lah. Jawapannya adalah to have greater magnification, menghasilkan pembesaran linear yang lebih tinggi, lebih besar. Okay, so jawapannya C. Tolong ingat. Okay, selain daripada tu, yang ni adalah untuk
Ini untuk mikroskop mikroskop. Tapi kalau awak hafal yang teleskop, insya-Allah awak boleh jawab yang mikroskop juga. Dia terbalik je. Okey, dia ada beza sikit dah kat situ. Right, soalan terakhir untuk part 1. Rajah manakah menunjukkan takrifan sudut genting critical angle? Apa maksud critical angle ni? Critical angle adalah sebuah angle lah. Tapi ianya adalah incident angle. Sudut tuju. Okey, sudut tuju. Where, di mana? R atau angle of refraction, sudut pembiasannya sama dengan 90 darjah. Ianya adalah sudut tuju yang menyebabkan sudut pembiasan 90 darjah. Kita tengok sudut tuju. Yang ni dipanggil sudut tuju ni. Saya highlight Okey, yang ni C ni lah sudut tuju. Yang ni sudut pembiasan. Sudut tuju. Okey, tengok C pula. Ni pun sudut tuju. Ni pun sudut tuju. Okey, untuk dia layak dipanggil sebagai sudut kritikal, mestilah sudut pembiasan dia 90 darjah. Okey, maka A salah Sudut pembiasan di sini dia dah hasilkan sudut pantulan pula kat sini. Salah. Ni pun sama. Salah. Okey, kita tinggal calon kita C dengan D. Kita tengok sini. Betul tak C ni sudut tuju menghasilkan sudut pembiasan 90 darjah? Betul lah. Bawah ni betul juga. Okey, settle yang pertama. At least kita dapat cancel dua jawapan yang salah di sini lah. Okey. So, untuk menghasilkan critical angle, ada satu lagi faktor, iaitu cahaya mesti datang daripada come from denser material. Ini juga untuk total internal reflection, pantulan dalam penuh. Mesti datang daripada objek tumpat. Cahaya. Siapa yang perlu datang daripada objek tumpat tu? Jawapannya light. Light must come from denser material. Mesti datang daripada objek tumpat. So antara C dengan D, mana yang cahayanya datang daripada objek tumpat? Jawapannya adalah C. Tengok sini. Datang daripada objek tumpat pergi ke kurang tumpat. Yang ni kurang tumpat ke tumpat. So this C answer suits both condition lah. Okay, yang pertama, ianya sudut tuju yang menghasilkan sudut pembiasan 90 darjah. Okay. Dan sudut tuju itu juga datang daripada material yang lebih tumpat. Okay. Saya harap apa yang saya kongsikan dalam bahagian pertama ni dapat bagi manfaat kepada awak. SPM dah dekat. Good luck. Okay, break a leg. Semoga dapat kongsikan semua maklumat ni bersama-sama dengan kawan awak lah. Okay, fizik senang je. InsyaAllah saya doakan semua dapat skor A. Okay, terima kasih. Good luck. Assalamualaikum. Jumpa di part 2.